Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan mengupaskan grup assignment kami pada hari ini, iaitu penghayatan etika dan peradaban, dan kami memilih etika 1, kepentingan pendidikan patriotisme terhadap warga negara Malaysia. Dan terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri pada Muhammad Iqmal Haris bin Muhammad Syukri, Widya Habibah Syamsuri, Syahrul Nizam bin Saparudin, dan seterusnya George Frederick anak Niau. Bagi pendahuluan, artikel kami yang bertajuk kepentingan pendidikan patriotisme terhadap warga negara Malaysia. Artikel ini telah diterbitkan pada Disember 2011, iaitu ditulis oleh Ku Hasnita Kusamsu dan Muhammad Haizam Muhammad Noor, yang memberi penekanan kepentingan untuk setiap individu dan masyarakat, iaitu warga negara Malaysia, menyemai, membaca, memupuk, menyebar dan seterusnya menyemarakkan nilai dan semangat patriotisme secara berterusan. Manakala bagi pendidikan secara tidak formal, ia meliputi skop yang lebih luas, iaitu pengajaran maupun pengalaman yang digarap melalui aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan patriotik, sama ada dirancang atau tidak dirancang. Artikel ini diterbitkan bagi membincangkan kepentingan pendidikan patriotisme terhadap warga Malaysia dan dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa dunia yang semakin getir. Hal ini perlu dimulai dengan mekanisme pendidikan patriotisme yang secara holistik dan mampan, sama ada melibatkan pendidikan formal maupun tidak formal. Institusi pendidikan bermula seawal di taska, sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya. Pusat pengajian tinggi merupakan antara contoh medium penyebaran dan pendidikan patriotisme yang tinggi secara formal di Malaysia. Ini telah terbukti apabila prasarana pendidikan ini mampu memberi bimbingan kepada setiap murid, membuat analisa, kajian dan penilaian secara rasional berkaitan fakta sejarah berpandukan kefahaman dan pengetahuan berkaitan sejarah Malaysia, iaitu Rohaimi dan Ramlah 2015. Poin yang pertama, pendidikan patriotisme perisai utama negara. Melalui artikel ini digambarkan dan ditekankan bahawa betapa pentingnya generasi muda yang dianggap sebagai pewaris atau aset negara yang paling berharga. Generasi muda ini juga dianggap sebagai individu yang berkemahiran, berpengetahuan dan berkeupayaan tinggi dalam memacu negara. Golongan muda juga perlu diberi latihan yang secukupnya bagi melahirkan seorang pemimpin yang berkredibiliti, mempunyai karisma kepimpinan yang positif, selain jujur, amanah dan berintegriti tinggi. Sebagai contoh, bebas dari gejala rasuah. Hal ini seterusnya akan menjurus kepada keberkesanan kualiti kepimpinan di sesebuah negara amnya. Oleh itu, pendidikan patriotisme adalah penting dalam menangkis segala ancaman yang boleh mengganggu-gugat kesejahteraan negara dan keutuhan bangsa Malaysia. Pada masa kini, kita telah menjadi saksi dan menyaksikan betapa ramai anak muda terjerumus dalam aktiviti salah laku dan gejala-gejala yang tidak bermoral, yang mana telah menyumbang kepada peningkatan kes-kes jenayah saban tahun di Malaysia. Hal ini telah dibuktikan melalui statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan, iaitu jumlah penagih dadah meningkat sebanyak 27%, iaitu seramai 118,820 orang pada tahun 2023 berbanding tahun sebelumnya, iaitu seramai 93,354 orang. Apa yang lebih menyedihkan, majoriti lebih 65% dari jumlah penagih merupakan golongan belia dan remaja. Maka jika perkara ini dipandang enteng, ianya amat membimbangkan dan akan boleh membawa kepada kehancuran negara bangsa. Istilah patriotisme yang didefinisikan melalui artikel ini adalah sebagai medium menyemarakkan nilai dan semangat patriotik melalui pembelajaran atau pendidikan. Ia boleh direalisasikan sama ada secara formal ataupun tidak formal. Kajian oleh Aston dan Hayes pada tahun 1962 membuktikan pendedahan pendidikan patriotisme seawal usia 3 tahun
sudah boleh menunjukkan keberhasilan yang hebat pada 4 tahun akan datang, iaitu mencecah usia 7 tahun. Yang kedua ialah pendidikan patriotisme membentuk persefahaman dan penyatuan. Perkara pertama yang dibincangkan dalam artikel ini ialah bagaimana pendidikan patriotisme mampu membentuk persefahaman dan penyatuan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ianya dimulakan dengan menjelaskan institusi pengajian tinggi memperkenalkan subjek-subjek atau sukatan pelajaran yang mempunyai kejelasan objektif dalam membentuk dan menyebarkan nilai-nilai patriotik kepada para pelajarnya. Artikel ini kemudian menghuraikan kronologi bagaimana konsep perpaduan dan persefahaman ini bermula dan berterusan hingga kini. Usaha-usaha oleh pemimpin terdahulu memberi impak yang besar terhadap apa yang telah Malaysia kecapi hingga ke hari ini. Usaha menyatupadukan kemajmukan rakyat Malaysia telah bermula sejak sebelum merdeka lagi melalui penubuhan Parti Perikatan yang mana keanggotaannya terdiri daripada Parti Kaum Melayu iaitu UMNO, Parti dari kaum Cina iaitu MCA dan Parti dari kaum India iaitu MIC. Idea ini telah digerakkan setelah pihak British meletakkan prasyarat utama untuk tanah Melayu mencapai kemerdekaan adalah melalui penyatuan semua kaum. Keberhasilan dan kejayaan pendidikan patriotisme ini juga telah didorong oleh penyataan Razak pada tahun 1956 dan seterusnya pengenalan kepada rukun negara. Di Malaysia, nilai perpaduan dianggap sebagai perkara yang sangat penting apabila istilah perpaduan itu sendiri seringkali digunakan pakai sebagai tema Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Nizam Bisaparudin. Saya akan meneruskan berkenaan pendidikan patriotisme, pemacu kemajuan negara. Penting dalam mencorak arus kemodenan sesebuah negara. Seterusnya, kepimpinan yang cekap, bertanggungjawab, penuh amanah, berintegriti dan mempunyai wawasan jelas, iaitu nilai-nilai positif. Seterusnya, penghayatan yang berterusan dalam pendidikan patriotisme. Berikut adalah cabaran dalam merealisasikan matlamat menjadi negara maju. Penghijrahan individu-individu yang dianggap sebagai aset negara, contohnya para doktor dan saintis, yakni imbuhan yang berlipat kali ganda dan kehidupan lebih terjamin. Seterusnya adalah pendidikan patriotisme sebagai pelaburan strategik keselamatan negara. Antara pelaburan tersebut ialah tugas keselamatan negara dalam dan luar negara didukung oleh Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM atau Angkatan Tentera Malaysia ATM. Secara tidak langsung, keselamatan negara harus dijaga, dipelihara bersama. Prinsip kedua ialah rukun negara. Seperti sedia maklum, kesetiaan kepada raja dan negara. Seterusnya, melahirkan warga negara yang setia dan cintakan tanah air dan sanggup berkorban mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Cadangan, memperbagaikan lagi sumber rujukan kajian perlu memperjelaskan tiga kepentingan utama pendidikan, patriotisme, persefahaman dan penyatuan, pemacu kemajuan negara dan pelaburannya strategik keselamatan negara. Boleh mengkaji dan membawa teori-teori kajian lepas yang mempunyai hubungan kait dengan tajuk yang dipilih. Kesimpulan, pendidikan patriotisme dilihat sebagai agensi utama dalam membentuk sebuah negara bangsa yang maju, berdaulat dan sejahtera. Pendidikan patriotisme secara formal maupun tidak formal seharusnya bermula di dalam sesebuah keluarga, seseorang individu itu sendiri seawal usia kanak-kanak lagi.
Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pendidikan patriotisme ini perlu dilaksanakan dengan tepat, menyeluruh dan berterusan, melibatkan semua pihak bermula dari individu, keluarga, institusi, pendidikan, agensi kerajaan, sektor swasta maupun media massa. Pelbagai langkah, program aktiviti maupun cetusan idea perlu diperkukuh dan dilaksanakan bagi menyuburkan semangat patriotisme dan memastikan ianya sentiasa utuh dalam diri setiap individu di Malaysia. Di zaman era globalisasi yang semakin mencabar, platform media sosial seperti TikTok, Instagram maupun Facebook boleh diguna pakai bagi mempenyebarluaskan kefahaman dan nilai patriotisme di Malaysia. Hal ini kerana majoriti daripada individu yang mengakses aplikasi ini terdiri daripada golongan muda dan merekalah tonggak negara di masa akan datang.